Assalamualaikum, what is up everyone? It's me, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress, okay? It's not good for your health and trust me, true story. Okay guys, sebelum kita start video ni, apa kata kalau korang like dulu, lepas tu consider untuk subscribe channel ni dan juga tekan butang bell notifications tu. Sekiranya aku ada upload video baru pada masa yang akan datang, korang akan dapat notifications. Thank you so much. Kisah untuk video kali ini pula adalah kisah tentang seorang budak perempuan yang maut ditikam sewaktu dia balik dari kelas mengaji. Nama budak perempuan ni ialah Putri Shakila tau. Umur dia pada waktu tu baru je 12 tahun guys. 12 tahun. Darjah 6, masih kecil lagi. Korang bayangkanlah, kalau korang ada anak ke ataupun adik-adik yang sebaya dengan Shakila ni, korang boleh bayangkan betapa kecil lagi budak tu dan macam mana seorang manusia boleh tergamak untuk membunuh budak yang baru je berusia 12 tahun ni. Paling tak boleh belahnya guys, motif pembunuhan tu pula tak masuk akal langsung tau. Okay, macam ni. Tanpa membuang masa korang, macam biasa, my name is Gizri and this is Giztory. Kisah ni berlaku baru-baru ni je guys pada 19 Oktober tahun 2022. Fresh from the oven. Hari Rabu di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Semasa kejadian ni berlaku, Putri ni pada waktu tu dia baru je habis kelas mengaji tau. Macam kalau kita kecil-kecil dulu pun mesti ada pergi kelas mengaji kan. Macam tu jugalah si Putri ni. Kelas mengaji tu pun bukannya jauh guys. Dia mengaji dekat masjid berdekatan area rumah dia je. Tak jauh. Habis dia mengaji tu, dia balik ke rumah dengan berjalan kaki macam biasa. Mula-mula Putri ni dia berjalan dengan ditemani oleh seorang kawan dia. Tapi bila dah sampai satu simpang ni, diorang pun berpisah lah kan. Maka berjalanlah si Putri ni seorang diri pada waktu tu. Tak lama lepas tu guys datang seorang lelaki dengan menunggang sebuah motosikal tau. Lepas lelaki ni parking motor dia dekat satu tempat, lelaki tu pun terus bertindak mengejar Putri. Motif lelaki tersebut mengejar Putri ni sebab dia nak pergi curi telefon bimbit milik Putri. Tetapi pada malam tersebut, Putri ni dia tak bawa telefon dia tau. Dia tak bawa handphone dia. Dipendekkan ceritanya, selepas bergelut dengan Putri tadi ni, lelaki tersebut terus menikam Putri dekat bahagian pinggang budak tu tau. Lepas ni dah tikam budak tu dengan kejam, dia boleh belah macam tu je guys, guna motosikal tadi tu lah. Tapi cerita dia tak habis dekat situ tau. Masa Putri ni dah ditikam, Putri masih lagi sempat berjalan sejauh 130 meter dengan darah yang bercucuran. Aduh. Sambil dia menjerit time tu, "Mama, Mama." Lepas dah dengar kecoh-kecoh orang minta tolong dekat area tu, penduduk tempatan yang ada dekat situ pun keluarlah tengok apa yang dah jadi kan. Selepas diorang cek, diorang teliti, diorang pun jumpalah Putri ni dengan berlumuran darah guys. Dan pada waktu tu juga Putri telah dikejarkan ke hospital berdekatan sebelum dia disahkan meninggal dunia pada malam tu juga. Selepas kejadian pada malam tu, ada sebuah rakaman litar tertutup dekat kawasan tu tular di sosial media tau. Pihak polis pun berjaya mengenal pasti identiti lelaki yang telah menikam Putri ni. Nama lelaki tersebut ialah Rizaldi Nugraha Gumila ataupun lebih dikenali sebagai Ikal. Ikal ni dia baru saja berusia 22 tahun. Lepas dah tahu identiti pelaku ni, pembunuh ni, pihak polis tak tunggu lama guys. Okey, diorang terus pergi melancarkan operasi untuk mencari si Ikal ni. Dan akhirnya lokasi persembunyian Ikal pun telah diketahui. Ikal pada waktu tu dikatakan telah bersembunyi dekat sebuah bilik sewa tau. Dan sewaktu penangkapan dibuat, Ikal ni dia tengah sedap tidur dekat bilik sewa dia tu. Kepala otak dia guys. Dah bunuh orang pun masih ada hati, masih lalu nak tidur. Geram pula aku dengan budak ni. Lepas dia tersedar dari tidur tu, dia cuba nak melarikan diri dari pihak polis, tetapi dia gagal sebab pihak polis time tu telah menembak Ikal dekat bahagian kaki dia. Dan penangkapan Ikal ni pun telah membawa kepada penemuan bukti-bukti penting, macam senjata pembunuhan tu, pisau yang dia gunakan untuk menikam si Putri, motosikal, baju dan selipar. Dan satu lagi guys,
Yang paling aku tak sangka tentang kes ni, Ikal bersembunyi kerana mak bapak dia yang suruh, guys. Korang bayangkanlah macam mana kau boleh suruh anak kau bersembunyi? Aduh yai. Pasal motif pembunuhan ni pula, Ikal ni dikatakan dia rasa terhina tau. Sebab kawan dia tak nak bagi pinjam phone. Korang bayangkanlah disebabkan rasa terhina je, budak Ikal ni terkorban satu nyawa yang berharga tau. Pasal benda ni je. Pasal perbicaraan kes pula, Ikal dikatakan bakal berdepan dengan hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati jika dia disabitkan bersalah, dan mak bapak si Ikal ni pula juga berisiko untuk dipenjarakan sebab dah bersubahat untuk melindungi kegiatan jenayah anak diorang ni. Kesimpulannya untuk cerita kali ni, guys, aku rasa marah tau. Aku tak tahulah kenapa tapi aku geramat. Aku memang aduh yai. Dan dalam kesempatan video ni juga aku nak merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Puteri Shakila di atas pemergian Puteri Shakila, dan sama-sama kita doakan semoga roh Puteri Shakila ni dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan tempat orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang sanggup menonton video ni sampai habis. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and your family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gizri in the House, and I'll see you guys again in the next video. Peace.